Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, pelajar, hari ini kita akan teruskan dengan bab seterusnya iaitu bab 6 di mana pelajar boleh lihat muka surat 75 buku teks hingga muka surat 79. Okay. Okay, jadi untuk hari ini saya akan terangkan tentang bab 6 di mana bab 6 ialah senarai bahan dan juga peralatan. Okay. Lepas ini saya akan berikan template. Okay, kamu boleh print jika ada kemudahan. Kalau tak ada, pelajar boleh salin lah, nak isikan. Okey, jadi yang pertama ialah berkenaan dengan ni, di mana pelajar hendaklah menyeraikan bahan-bahan yang akan digunakan di dalam projek yang akan dibina. Okay, sebagai contoh, dekat sini saya nak tanya apakah perbezaan antara bahan dan juga peralatan. Okey. Okey, bahan maksudnya ialah benda yang habis digunakan. Okey. Sebagai contoh, katakan kamu nak buat produk gam. Okey. Jadi gam tu bahan dia ialah gam. Sebab gam tu kalau kita guna lama-lama dia habis. Okey. Okay, peralatan pula bermaksud ialah alat yang tidak habis jika digunakan. Okey. Sebagai contoh, okay, kamu nak buat apa? Okay, katakan tadi buat rak buku, di mana rak buku, untuk buat rak buku kita perlukan tukul besi ataupun tukul kuku kambing. Jadi tukul kuku kambing tu ialah peralatan kerana kalau kamu guna sampai bila pun dia tak habis. Itu ialah perbezaan antara bahan dan juga peralatan. Okay, kita balik pada kamu punya produk. Okay, sebagai contoh, katakan kamu menghasilkan produk beg. Okey. Jadi apakah bahan yang kita perlukan untuk hasilkan produk beg ni, beg jean ni? Contohnya ni contoh. Yang pertama tentulah kamu perlukan kain ataupun fabrik, kain jean. Okey. Kuantiti berapa? Kuantiti ni merujuk pada berapakah nanti produk yang kamu akan hasilkan. Berapa produk yang akan kamu hasilkan? Sama ada kamu nak buat 10, 50 atau 100. Ikut kamulah. Okey. Yang kedua, kita perlukan apa lagi bahan untuk membuat beg jean ni? Kita perlukan benang. Okey. Katakan kamu nak hasilkan 10 produk. Okay, agak-agak berapa benang yang kamu perlukan? Okay, mungkin kamu perlukan 3 gulung benang. Jadi benda ni mestilah sesuai. Okey. Itu contoh untuk senarai bahan. Okay, ni boleh lihat dalam buku teks buku surat 75. Okay, ini ialah contoh dalam buku teks bagi produk pengilat kasut. Okey. Dia ada bahan, senarai bahan dan juga dia ada kuantiti berapa yang diperlukan. Cuma dekat sini untuk pengilat kasut ni dia hanya buat satu set sajalah. Okey. Seterusnya ialah senarai peralatan di mana kita akan senaraikan dekat sini apakah peralatan yang kita gunakan. Okay, sebagai contoh tadi kita nak hasilkan produk beg kan, beg jean. Okay, jadi apakah alatan yang kita gunakan? Alatan tu ialah bahan yang tak habis. Sebagai contoh gunting. Okay, gunting, fabrik. Itu contoh alatan. Okay, lagi kita gunakan apa untuk hasilkan beg? Katakan kita gunakan mesin jahit. Okey. Ini ialah contoh peralatan bagi beg jean lah. Kalau produk kamu penyangkut kunci, kamu buatlah apa alatan yang kamu perlukan. Kalau produk kamu kotak penyimpanan barang, kamu buat apakah peralatan yang kamu gunakan. Okay, setelah kamu siap
menyeraikan alatan dan juga bahan. Okay, seterusnya kita akan masuk kepada pengurusan kewangan. Ini sangat penting. Kerana kamu punya produk akan bergantung pada pengurusan kewangan ni. Okey? Di mana pengurusan kewangan dia akan melibatkan pengiraan kos bahan, kos upah, kos overhead, kos pengeluaran, kos jualan dan juga keuntungan. Kita lihat yang pertama, kos bahan. Di mana diberi kos bahan ialah komponen, ukuran, kuantiti, harga seunit dan harga sebenar. Ya, harga seunit ni maksudnya ialah harga untuk satu barang. Satu barang tu harga dia berapa ringgit. Okey? Kita lihat ini sebagai contoh tadi, katakan kamu akan hasilkan produk beg jean. Okey? Jadi apakah bahan yang kita perlukan? Okey, tadi untuk kos bahan ni, komponen ni, kos bahan ni akan merujuknya kat sini. Ni. Yang kamu dah tulis ni, kat sini semua. Okey, kamu bawa, kamu salin je balik di sini. Salin balik di sini semua. Okey? Sebagai contoh. Okey, tadi bahan kita perlukan kain. Kain jean. Okay, berapa kita perlukan kain? Katakan kita perlukan kain, kalau kita nak hasilkan katakan beg jean ni kita nak hasilkan 10 kan, 10 unit. Okay, agak-agak berapa banyak kain yang kita perlukan? Okay, katakan kita perlu kain 2 gulung. Maksudnya kamu beli gulung kan. Kalau ukuran tak ada, kamu dashkan aja. Okay. Harga seunit ni maksudnya harga satu barang. Jadi, satu gulung berapa ringgit? Pelajar boleh rujuk dekat dalam Shopee ke, dekat dalam Lazada, cari kat internet. Berapa harga dia? Katakan harga tu satu gulung, harga dia saya ambil lamsam, katakan harga dia RM50. Okey? Kemudian harga ni, yang ni kamu darabkan dah. Jadi kamu darabkan 50 darab dengan 2, dapat RM100. Lagi apa lagi bahan yang kita perlukan tadi? Kita tulis benang kan? Okey, benang. Okey, ukuran. Benang ada ukuran tak? Tak ada kan? Tak ada, kita dashkan. Okey, benang berapa gulung untuk hasilkan 10 unit tadi? Katakan kita perlukan 6 gulung. Yes. Harga unit benang, okay, katakan letak RM1. So, jawapannya RM6. Jadi kamu senaraikanlah berapa banyak bahan yang kamu perlukan. Okay, kemudian dan juga harga ni dah siap. Okay, lepas tu bawah ni kita jumlahkan. Okay, kita jumlahkanlah berapa, tambahkan semua. Okay, setelah kita kira kos bahan, okay, kita akan kira kos upah. Di mana upah melibatkan pekerja. Iaitu bilangan pekerja, kadar upah, sejam berapa ringgit, tempoh masa, berapa jam dia kerja, dan juga bilangan hari, berapa hari. Okay, untuk maklumat di sini, okay, kamu kena rujuk balik jadual kerja. Kemudian lepas kamu dah buat jadual kerja kan, bahagian ni. Mengukur menanda ni. Rujuk balik kat sini, okay, berapa minggu kamu perlukan untuk pekerja ni. Kamu kena ingat ini dikira sebagai minggu. Jadi 1 minggu bersama dengan 7 hari. Okay, jadi kalau katakan kamu tik 4 minggu. Okay, jadi kat sini agak-agak kamu nak dia berapa hari kerja? 5 hari. Jadi kalau kamu katakan kerja 5 hari, darab 4 minggu. So total 20 hari. Jadi rujuk jadual kerja. Okay. Jadi bila kamu dah rujuk jadual kerja tu, okay, kamu nyatakanlah okay, berapa jam dia kerja. Katakan satu hari dia kerja satu hari dia kerja 5 jam. Okay, berapa hari dia kerja tadi? 20 hari. Okay, upah sejam awak nak bayar dia berapa? Katakan sejam nak bayar RM5. Di bilangan pekerja ikut jumlah produk. Okay, tadi kalau kita lihat kat sini kita nak hasilkan 10 produk kan? Hasilkan 10 produk beg jean, agak-agak berapa pekerja yang kita perlukan? Takkan nak perlukan 10 orang. Okay, jadi kita perlukan yang sesuai lah, katakan 2 orang. Okay.
Okay, lepas kamu lengkapkan yang ini, baru kita kira iaitu bilangan pekerja, darab tempoh masa, darab kadar upah dan darab bilangan hari. Di mana bilangan pekerja ialah 2 orang. Okey, 2 orang, kamu tulis kat sini 2 orang. Didarab dengan tempoh masa 5 jam. Darab dengan kadar upah. Okay, ini kadar upah. Kadar upah iaitu RM5 sejam. Darab dengan bilangan hari iaitu selama 20 hari. Kita tekan kalkulator dan darabkanlah berapa. Jadi kat sini kos upah ialah sebanyak RM1,000. Upah saja dah RM1,000. Okey. Setelah kamu kira kos upah, kita akan kira kos overhead. Di mana kos overhead tu ialah bil air, bil elektrik. Okey, ataupun kalau yang lain kita boleh masukkan bil pengangkutan. Jika ada. Ikutlah kalau ada pengangkutan. Ataupun kita boleh masukkan bil telefon. Ikut yang sesuai. Untuk bil kos overhead ni, jumlah kat sini kamu agak-agak aja. Katakan tadi kalau kita nak hasilkan 10 unit beg. Okey, berapa kan? Agak-agak je lah. Dan kemudian dekat sini kamu tuliskan bil air tambah bil elektrik ataupun tambah ada yang lain lagi. Kamu masukkan nombor dan kira berapa jumlahnya di sini. Itu ialah cara untuk kira kos overhead. Okay, seterusnya ialah untuk kira kos pengeluaran. Di mana untuk kira kos pengeluaran, kamu perlu tahu kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Jadi kita ambil je mana yang ada di sini. Yang ada kat sini. Okay, tadi yang kamu dah kira di sini. Dan juga yang kamu dah kira di sini. Okay, ambil saja nilai dia. Okay, kamu tuliskan. Okay, katakan saya tukar. Merah. Katakan kat sini kos bahan untuk hasilkan 10 beg jean, katakan kos bahan dia RM katakan RM800. Tadi kos upah RM1,000 kan. Tambah kos overhead, katakan kos overhead dia RM200. Jadi jumlah dia berapa? Ambil kalkulator, kamu tekan je lah. Jawapan dia ialah RM1,208. Jadi ini ialah kos pengeluaran untuk hasilkan 10 unit beg jean. Ataupun kalau kamu nak hasilkan, kalau kamu buat 50-50 lah, ikut nilai yang sesuai. Ini contoh setelah kita kira kos pengeluaran, kita akan kira kos jualan. Kos jualan ni ialah untuk kita tetapkan harga jual. Maksudnya dekat sini, kita nak tetapkan harga jual dia berapa. Jadi kat sini kita perlukan kos pengeluaran seunit produk. Kat sini ialah 1208 ni ialah untuk 10 unit, tapi dia nak seunit. Jadi macam mana nak buat, kita bahagilah 1208 bahagi dengan berapa unit yang kita keluarkan. Jadi akan jadi RM RM120.80. So kos pengeluaran seunit produk bagi contoh di atas ialah RM 1208. Salah. Saya padam. Pembetulan RM RM120.80. Tambah dengan peratus keuntungan. Peratus keuntungan ni ikut kamu nak berapa peratus keuntungan. Kalau kamu nak keuntungan 100%, kamu salin je semula nilai kat depan ni. Salin je balik. Katakan kat sini saya perlukan keuntungan 100%. Jatuh nilainya 1 salin balik 0.80. So dapat jawapan berapa?
Dia akan dapat jawapan RM RM241.60. Okey. Jadi itu kalau kamu nak keuntungan 100%. Jika kamu nak keuntungan selain daripada 100%. Okay, sebagai contoh. Okey. Saya tunjukkan kat sini Jika kamu nak keuntungan jika kamu nak keuntungan 50%, okey, apa yang kamu perlu buat ialah nilai ini. Nilai ini iaitu 120.80 sen bahagi dengan 2. So akan dapat nilai dia RM60.40. Okey. Jadi kemudian kita isi je lah kat sini kos jualan. Kos jualan sama dengan RM120.80 sen tambah dengan yang ni RM60.40 sen. Okay, berapa jawapan dia? Jawapan dia ialah RM181.21. Okey. Itu kalau kamu nak keuntungan 50%. Kalau ni ialah keuntungan 100%. Kamu pilihlah. Ni bezanya. Okey, bezanya ialah ni harga dia mahal sebab nak untung banyak. Nak untung ni. Ni harga dia murah sebab kita untung ni je. Okey. Setelah kita kira kos jualan, kita akan kira keuntungan. Okay, jadi keuntungan tu kita lihat tadi sama ada kamu ambil keuntungan 100% ataupun keuntungan 50%. Okay, katakan kalau kamu ambil keuntungan 100%. Jadi keuntungan 100%. Okay. Kalau kamu ambil keuntungan 100%, jadi kos jualan projek tadi berapa? Okay, ni 241.6. Salin je balik RM 241.60 sen. Tolak dengan kos pengeluaran seunit. Okay, mana kos pengeluaran seunit? Ini dia. Okay. RM 120.80 sen. Jadi kamu akan dapat keuntungan dia iaitu RM 240. Sorry, salah. Kamu akan dapat keuntungan dia RM berapa? RM120.80. Ini keuntungan yang kamu dapat jika kamu ambil 100% keuntungan. Okey. Jika kamu ambil 50% keuntungan. Okey. Nilainya akan berbeza lah. Okay, kos jualan projek ialah ini 181.21. RM 181.21 tolak dengan 50% kos pengeluaran seunit sama iaitu RM 120.80 sen. Okay, so akan dapat berapa nilai dia? Akan dapat nilai dia RM 60.41 sen. Okey. Ini ialah cara kaedah bagaimana untuk kira keuntungan. Okay, belajar itu saja untuk hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau ada masalah, sila chat saya. Okay, kita jumpa lagi. Bye.